Hai pelajar semua, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sekali lagi bersama Cikgu Iki di dalam kelas pengajian am. Pelajaran kali ini adalah catepai bertingkat atau juga disebut catepai tong. Cikgu akan guna istilah catepai tong aja sebab senang nak ingat. Seterusnya, kita akan lihat kata kunci untuk catepai tong atau pai bertingkat. Okey, yang pertama adalah perkataan carta. Dalam arahan soalan, kita akan lihat sediakan graf atau carta yang sesuai. Jadi apabila disebut carta yang sesuai, itu adalah sama ada carta pai banding atau carta pai bertingkat. Jadi hanya ada dua untuk carta, pai banding dan pai bertingkat saja. Okey, yang kedua akan wujud pecahan isu. Bagi pai tong atau pai bertingkat, dia akan wujud daripada isu yang sama pecahan, iaitu bahagian pai dan bahagian tong. Kemudian yang ketiga, jumlah untuk pai dan tong mesti sama. Okey, kita akan lihat dengan lebih lanjut apabila kita buat analisis soalan nanti ya. Dan contoh soalan di sini, cikgu katakan isu dia adalah bilangan pelajar tingkatan 6 pada tahun 2021. Okey, pecahan isu mengikut kaum akan jadi pai dan kelas akan jadi tong. Itu adalah pecahan isu yang dimaksudkan di sini. Berbeza dengan pai banding, kita membandingkan kumpulan yang berbeza. Contoh, bilangan pelajar tingkatan 6 mengikut kaum pada tahun 2020 dan tahun 2021. Itu kumpulan yang berbeza. Ya. Okey, seterusnya kita lihat kepada analisis soalan. Berdasarkan maklumat yang diberikan dalam petikan, sediakan carta yang sesuai untuk menunjukkan jumlah kenderaan bermotor yang didaftar di Malaysia mengikut jenis dan bulan pendaftaran pada tahun 2013. Okey, keyword di sini adalah perkataan carta. Jadi ini akan merujuk kepada sama ada carta pai banding ataupun pai bertingkat. Okey, kemudian kita lihat di sini isu dia adalah kenderaan bermotor pada tahun 2013. Okey, dan di sini terdapat pecahan isu iaitu isu dia kenderaan bermotor, pecahan dia adalah jenis. Jadi jenis ini kita akan buat dia sebagai pai dan bulan pendaftaran itu akan jadi tong. Okey. Soalan berikutnya, berdasarkan maklumat yang diberikan dalam petikan, sediakan carta yang sesuai untuk menunjukkan bilangan petani mengikut jenis tanaman dan negeri-negeri terpilih di Semenanjung Malaysia pada tahun 2017. Okey, di sini keyword dia adalah carta. Kemudian isu dia adalah bilangan petani. Okey, dan pecahan dia adalah jenis tanaman, kita akan buat pai. Dan negeri-negeri terpilih kita akan buat tong. Jadi sebab tu cikgu suka sebut pai tong. Senang nak ingat pai tong. Kemudian soalan berikutnya, berdasarkan maklumat yang diberikan dalam petikan, sediakan carta yang sesuai untuk menunjukkan jumlah kematian mengikut kaum dan jenis penyakit pada tahun 2016. Okey, keyword pertama, carta. Kemudian, jumlah kematian adalah isu. Kaum adalah pai. Jenis penyakit, kita akan buat dia sebagai tong. Okey, soalan berikutnya, berdasarkan maklumat yang diberikan dalam petikan, sediakan carta yang sesuai untuk menunjukkan jumlah keluasan tanah hutan di negeri Sarawak mengikut klasifikasi hutan utama dan jenis hutan pada tahun 2016. Okey, keyword di sini adalah carta. Kemudian isu dia adalah jumlah keluasan tanah hutan. Okey. Kemudian pembahagian dia adalah klasifikasi hutan utama sebagai pai dan
jenis hutan sebagai tong. Jadi bila kita dah kenal pasti soalan, barulah kita pergi kepada analisis yang berikutnya. Okey, untuk analisis berikutnya, kita akan lihat pada petikan soalan. Soalan ni cikgu ambil daripada buku LP. Jadi pelajar boleh rujuk pada buku LP, soalan 32. Okey, bagi pelajar yang tak ada buku LP, tak ada masalah. Rujuk di sini saja. Okey, soalan dia berdasarkan maklumat yang diberikan dalam petikan di bawah ini. Sediakan carta yang sesuai untuk menunjukkan bilangan petani mengikut jenis tanaman dan negeri-negeri terpilih di Semenanjung Malaysia pada tahun 2017. Okey, pada arahan di sini kita dapati perkataan carta. Kemudian isu dia adalah bilangan petani dan pecahan dia adalah jenis tanaman dan negeri. Jadi kita tahu ini adalah pai bertingkat ataupun pai tong. Okey, jadi untuk pai bertingkat ataupun pai tong ni, okey, kita perlukan dua jadual, okey, iaitu jadual bahagian atas untuk bahagian pai dan jadual bawah adalah untuk tong. Kemudian jadi berdasarkan pada soalan tadi, jadual di atas adalah berkenaan dengan jenis tanaman dan jadual di bawah adalah negeri-negeri terpilih. Jadi apabila kita buat jadual untuk carta pai, dia perlu ada 3 kolom iaitu nilai mutlak, peratus dan sudut. Ini sama macam kita buat pai banding. Okey, mesti ada nilai mutlak, peratus dan sudut. Kemudian jadual bahagian tong mesti ada nilai mutlak, peratus dan juga ketinggian. Okey. Dah siap macam tu, kita akan lihat kita bina jadual. Seterusnya kita akan lihat cara membina jadual yang betul. Okey, bermula dengan tajuk iaitu Semenanjung Malaysia, bilangan petani mengikut jenis tanaman dan negeri-negeri terpilih pada tahun 2017. Kita ikut pada arahan soalan yang mana tempat disebut adalah Semenanjung Malaysia. Pastikan tempat yang betul dan lengkap. Kemudian ini adalah jadual bahagian pai, diikuti jadual bahagian tong dan juga sumber yang lengkap. Okey, di bawah, okey, jadual ni lengkap. Cikgu akan terangkan dahulu pada bahagian pai. Kita ada isu dia, bilangan petani dan unit dia orang. Okey, ini adalah nilai mutlak petani. Kemudian ada peratus dan juga sudut. Ini bahagian jadual bahagian pai. Ingat, mesti ada nilai mutlak, peratus dan sudut. Okey, jadi kita lengkapkan dahulu nilai mutlak ini berdasarkan petikan yang diberikan. Kemudian kita cari nilai peratus dan sudut. Contoh di sini untuk dapatkan peratus bagi sayur-sayuran. Okey, nilai mutlak bahagi dengan jumlah besar darab 100. Contoh di sini adalah 109.39 bahagi 191.060 darab dengan 100, kita akan dapat 5.73% dan terus darab dengan 3.6 untuk dapat sudut iaitu 20.61 darjah. Berikutnya kita lengkapkanlah untuk buah-buahan, peratus dan sudut, padi, peratus dan sudut, kelapa, peratus dan sudut. Jadi kita dah lengkapkan bahagian pai. Okey, seterusnya kita lengkapkan pula jadual bahagian tong. Okey, perhatikan di sini kita dapati jumlah untuk bahagian pai dan bahagian tong adalah sama sebab dia dari isu yang sama iaitu bilangan petani. Okey, bilangan petani pada tahun 2017. Jadi mesti sama 191,060. So untuk tong pun 191,060. Okey, lengkapkan. Seperti biasa ini berdasarkan petikan. Daripada petikan kita dapat nilai mutlak. Kemudian kita cari peratusan. Okey, macam biasa untuk dapat peratus. Nilai mutlak bahagi jumlah besar darab dengan 100. Contoh untuk negeri Kelantan ni 44784 bahagi 191,060. Kita akan dapatlah peratus dia 23.44%. Kemudian untuk dapat tinggi, bagaimana cara dia untuk dapat tinggi adalah nilai peratus bahagi dengan 10 cm. Okay, kenapa 10 cm cikgu? Yang tu nanti kita akan tengok kenapa 10 cm. Okay, jadi kita bahagi 10.
kita dapatlah 2.34. Semua nilai peratus ni kita akan bahagi dengan 10 untuk dapat ketinggian. Okey, tinggi ni penting sebab untuk kita lukis nanti pai tong kita tu. Okey, dah siap, dah lengkap jadual, barulah kita akan pergi kepada proses yang berikutnya. Okey, proses berikutnya adalah kita melukis tong ataupun melakar tong. Okey, seperti biasa, layout untuk graf kita 2 cm di atas adalah bahagian tajuk. Jadi untuk melakar tong, yang pertama sekali adalah kita bahagi sama besar tu. Kamu tak perlulah buat garisan, cuma bahagi saja, dapatkan di tengah supaya pai tong kita duduk betul-betul tengah. Okey. Kemudian kita buat garisan ni kita akan padam nanti. Okey, 4 cm. Okey, mesti 4 cm dari cikgu buat dari atas ni sebab bahagian ni tak ada apa nak tulis. Jadi kalau tajuk kita panjang, pelajar boleh turunkan 4 cm ni di bawah bermula dari sini ke. Okey, bergantung kepada situasi tajuk tu lah. Okey, kalau tajuk tak panjang tak ada masalah, kita buat dari atas ni. Jadi bahagian ni kita dah tulis tajuk Jadi buat 4 cm dahulu, kemudian kita akan buat garis mendatar. Okey, yang titik pusat dia di sinilah, maknanya dia pada 2 cm. Okey, tengah ni kita buat garisan mendatar. Garisan mendatar ni tak kisah berapa cm pun sebab dia akan bergantung kepada saiz protractor yang kita gunakan. Okey, sebab ada protractor yang bulat. Okey, bulat penuh 360 darjah tu dia lebih besar, dan juga ada yang separa bulatan, dia lebih kecil. Jadi sebab tu cikgu kata bahagian ni kamu tak perlu risau. Yang ni sahaja mesti tepat 4 cm. Jadi kita ambil lah protractor tu, jangka sudut. Kalau kita letak betul-betul tengah ni 90 darjah tepat. Okey, kemudian kita akan buat ikut kepada garisan protractor tu, daripada garisan yang kita buat garisan warna merah tu kemudian kita gariskan seperti tu. Kemudian okey, kita keluarkan dan kita buat proses yang sama untuk bahagian bawah. Kita terbalikkan, kita letak ini tepat 90 darjah ni. Okey, protractor ni mesti tepat pada atas 4 cm tu. Jangan lebih, jangan kurang. Okey, tepat. Kemudian kita akan buat garisan begitulah. Okey, kemudian cikgu keluarkan jangka sudut tu. Okey, supaya kamu dapat bentuk mata tu. Okey, dah siap bentuk mata. Kita akan buat garisan 10 cm di bahagian kiri dan 10 cm di bahagian kanan ni, 10 cm. Okey, yang ni lah tadi kenapa kita bahagi dengan 10 cm. Sebab kita ambil ketinggian tong kita adalah 10 cm. Sebab tu peratus kita bahagi dengan 10. Kemudian kita lengkapkan bahagian bawah ni. Okey, cara dia sama saja. Okey, kita ukur 10 cm juga. Di tengah dari sini dari sini ke bawah ni 10 cm, kemudian letakkan protractor tepat di bawah ni 90 darjah ni, nampak tu garisan line dia tu tepat saja. Lepas tu barulah kita buat garisan ikut kepada jangka sudut tersebut. Okey, kita keluarkan. Jadi dah siap tong kita. Kita padamlah bahagian yang kita tak perlukan. Okey, tu kita padam saja. Yang tu sebab cikgu nak tunjukkan. Okey, kemudian bawah tong mesti ada jumlah. Ingat, pai carta mesti ada jumlah besar. Diikuti dengan skala 1 cm 10%. Sebab kita ambil ketinggian dia 10 cm. Jadi bila 10 cm dapatlah 100%. Jadi untuk skala pai tong hanya untuk menegak sahaja, skala menegak ni sahaja. Jadi tulis saja 1 cm sama dengan 10%. Tak payah kira apa-apa, tulis je. Okey, kemudian bahagian petunjuk dan bahagian sumber. Jadi ini adalah layout untuk pai tong kita. Okey, kita pergi kepada proses yang berikutnya. Okey, berikutnya kita akan melengkapkan bahagian pai. Okey, ini tajuk kita. Tong kita tadi kita dah lukis. Okey, ada jumlah, ada skala, petunjuk dan juga sumber. Okey, jadi bila kita nak melengkapkan pai, kita mesti ada sudut. Jadi cikgu turunkan sudut daripada jadual kita yang atas tadi tu. Okey, untuk panduan kita melukis. Okey, seperti biasa untuk pai kita bermula dengan pukul 12, kemudian kita nak lukis dia 20.61. Jadi kita bundarkan 21 darjah. Okey, guna jangka sudut, ukurlah 21 darjah dan
garis. Berikutnya 62. Okey, pusing protektor tu. Okey, tepat kat situ. Kemudian kita buat 62 darjah dan buat garisan. Dan yang sektor ketiga adalah 238.67 atau bundarkan 239. Okey, pelajar boleh tolak untuk dapat nilai dia. Tolak 180 dahulu. Kemudian berapa yang tak cukup. Okey. Atau cara yang paling mudah adalah kita lihat sektor terakhir adalah 38.78 atau kita bundarkan menjadi 39. Jadi untuk mudah kita lukis sahaja yang ni. Jadi secara automatiknya yang lebih itulah adalah bahagian yang besar. Itu adalah trik untuk kita buat. Jadi kita buat arah lawan jam. Okey, yang terakhir sebab kita nak dari sini. Okey, dari sini 0 darjah. Kemudian kita ukur 39 darjah di sini. Okey, tepat ni 39 dan kita buatlah garisan di situ. Maka yang selebih ini adalah bahagian sektor yang besar iaitu 239 darjah. Itu adalah cara untuk kita melengkapkan pi kita. Okey, seterusnya bila pi dah siap, okey, kita akan pergi kepada melengkapkan bahagian tong pula. Okey. Okey, ni dah layout tadi, dah kita tengok dah bahagian pi kita dah lengkap. Seterusnya bahagian tong kita perlukan ketinggian. Okey, jadi ketinggian, okey, kita lihat di sini yang pertama adalah 2.34 cm. Okey, jadi kita akan ukur bermula dari tengah-tengah. Pastikan garisan kita ukur adalah di tengah ini Okey. Jadi kita buat garisan, tak perlu buat garisan pun, pelajar ukur 2.3 cm itu, kemudian tanda dan ambil protektor, letak di sini tepat seperti biasa cikgu ajar, tepat di tengah garisan tu. Okey, kemudian kita ikutlah bentuk dia untuk kita dapat bentuk dia yang cantik. Okey, kemudian yang berikutnya adalah 2.20. Okey, jadi kita buat 2.2 cm. Okey, proses berikutnya letak protektor dan buat garisan. Okey, kemudian yang berikutnya adalah 0.91. Kita ukur 0.9 cm. Okey, kemudian letakkan protektor dan kita ikutlah bentuk dia. Seterusnya adalah 3.51. Okey, so 3.5 cm. Okey, letak lagi dan garis saja. Okey, jadi kita dah siap di situ dan dahlah kita dapat yang terakhir tu 1.0. Okey, kalau kita dapat 0.9 tu tak apa, dia lari 0.1 cm saja. Tapi kalau dapat 2 cm, itu mungkin ada kesilapan dalam pengiraan. Itu kena cek balik. Okey, baki ni kalau tepat ataupun hampir sahaja 0.1 saja lari, tak ada menjadi masalah. Okey, jadi kita dah siap. Okey, kemudian cikgu padamlah. Okey, yang tu kita tak perlukan lagi. Jadi kita dah siap bahagian tong kita. Okey, kita pergi kepada proses yang berikutnya, iaitu melengkapkan pi dan tong. Jadi tulislah tajuk yang betul. Okey, Semenanjung Malaysia, bilangan petani mengikut jenis tanaman dan negeri-negeri terpilih pada tahun 2017. Okey, pi tong kita yang dah siap tadi. Okey, jumlah dia pastikan ada angka dan unit. Ingat bila kita buat pi mesti ada jumlah di bawah. Kemudian skala 1 cm bersama dengan 10%, diikuti petunjuk dan juga sumber yang lengkap. Okey, jadi kita dah lukis tadi pi. Okey, tong kita pun dah lukis ketinggian dia. Okey, petunjuk. Di sini cikgu tunjukkan bahagian petunjuk ada 4 untuk pi, iaitu sayur-sayuran, buah-buahan, padi dan kelapa. 4 sektor di sini sahaja. Okey, jadi bahagian petunjuk ini kita hanya buat bahagian pi saja. Bahagian tong dia kita hanya buat satu saja petunjuk sebab kita akan warna dengan satu warna saja. Jadi kita color satu color, kemudian kita tulis negeri-negeri ataupun kita boleh tulis negeri-negeri terpilih. Okey, itu bahagian tong ni sini akan merujuk kepada negeri-negeri. Jadi satu warna saja. Kemudian kita lengkapkan. Okey, dalam pi wajib ada nilai peratusan. Okay, pastikan tulis nilai dan simbol. Kadang-kadang cikgu dapat yang hantar hanya angka saja, simbol dia lupa tulis. Okey, pastikan ada tulis Okey, bahagian sektor yang kecil ni tak muat kita tulis dengan kemas di bahagian luar. Okey, yang lain kita tulis di bahagian dalam
Okey, bahagian sektor yang kecil kita tulis dengan kemas di bahagian luar. Nampak tu? Kemudian bahagian tong kita lengkapkan, kita tulis negeri dan juga peratusan. Wajib tulis negeri dan juga peratusan. Kalau tak tulis negeri, kita tak boleh baca. Sebab dekat petunjuk hanya tulis negeri-negeri sahaja. Jadi mesti tulis negeri apa diikuti dengan peratusan. Okey, bagi sektor yang kecil, contoh, katakan perlis ni tak muat nak tulis di dalam. Pelajar boleh tulis di bahagian luar dengan kemas. Okay, kemudian dah siap, kita color lah ikut warna petunjuk kita. Okey, tong tu satu color. Jadi dah siap lah. Pai kita lengkap macam ni, cantik, confirm 20/20. Okey. Jadi pelajaran kali ini kita dah belajar cara melengkapkan jadual. Okey, kemudian kita melengkapkan pai. Seterusnya melengkapkan tong dan akhir sekali kita melengkapkan pai dan tong. Jadi siaplah pai dan tong kita. Jadi itu saja untuk pelajaran kali ini. Sekian pelajaran kita kali ini. Semoga anda semua diberikan kefahaman oleh Allah. Dan jika anda rasa pelajaran kali ini bermanfaat, jangan lupa share dengan rakan-rakan. Jumpa lagi. Bye.